Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi sekali bersama dengan cikgu dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2. Baiklah, hari ini hari Isnin, 1 hari bulan 3 2021. Jadi, sesi pengajaran cikgu pukul 11 hingga pukul 12.30 tengah hari. Baiklah, kita teruskan pada slide cikgu. Okey, sila lihat. Okay, hari ini kita akan belajar tentang masih lagi topik teknologi pembuatan. Seterusnya 2.18 iaitu topik yang baru, iaitu membuat kemasan. Membuat kemasan model 3D menggunakan elektrostatik dan elektroplanting. Okay, objektif pembelajaran hari ini, cikgu harapkan semua pelajar dapat membuat kemasan. Okay, dan di akhir kriteria kejayaan, pelajar dapat menyenaraikan 5 bahan. Jadi cikgu ubah, okey, daripada membuat dapat senaraikan pun cukup. Kalau kita nak buat ni pun kita perlukan equipment, kita perlukan peralatan. Jadi peralatan ni berada di sekolah. Jadi kita skip lah. Bila naik sekolah barulah kita buat. Tapi cikgu nak kamu dapat menyenaraikan 5 bahan membuat model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan elektroplanting. Okey, ini topik. Nanti kita akan masuk lebih mendalam. Apa itu elektrostatik dan elektroplanting? Okey, kita teruskan slide yang berikutnya. Okey, kita masuk pada pelajaran hari ini iaitu membuat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik. Kemasan pada produk dapat melindungi permukaan produk daripada calar dan karat akibat daripada tindak balas udara. Kemasan juga menambah nilai estetik pada produk dengan memberikan kesan warna yang cantik dan tekstur permukaan yang menarik. Okey. Ini tujuan kemasan. Yang pertama, melindungi permukaan produk. Yang kedua, memberi kesan warna yang cantik dan tekstur yang menarik. Itu tujuannya. Okey, ada beberapa kaedah. Ada beberapa kaedah, antaranya kaedah semburan, kedua sapuan, ketiga perekat, dan yang keempat saduran ataupun kita panggil dia elektroplating. Okey, jadi bahan-bahannya untuk kita gunakan kaedah-kaedah ni berlainan. Contohnya untuk semburan kita gunakan cat ataupun leka. Dua sapuan kita gunakan cat dicau ataupun shellac. Manakala untuk pelekat kita gunakan pelekat. Contohnya seperti pemika ataupun kertas tampal. Okey, wallpaper contohnya. Seterusnya elektroplanting kita gunakan saduran bahan cairan ataupun kemasan perak ataupun emas. Ini contoh. Okey. Jadi kebanyakan daripada kaedah kemasan yang mana cikgu petakkan, kita fokuskan kepada elektroplanting. Okey. Jadi elektroplanting ni adalah satu kaedah yang pakai melibatkan teknologi terkini lah. Kajian daripada kaedah elektrostatik. Okay, kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Okay, inilah dia konsep elektrostatik dan elektroplanting. Apa itu konsep? Konsep maksudnya pengetahuan yang memberi maksud kepada suatu perkara secara jelas. Jadi kat sini elektroplanting, okey, dan elektrostatik berdasarkan daripada perkataan awal elektro, elek,
elektro. Jadi cikgu pecahkan kat sini elektro, iaitu cas-cas lah, cas-cas elektrik. Jadi kalau bila kita sebut statik, maksudnya cas-cas tu dalam keadaan sedia ada, dan dia dalam keadaan diam lah. Tapi bila dah kita letakkan istilah elektroplanting, cas tadi tu dalam keadaan dipindahkan, dipindah ataupun ditukar. Jadi elektrostatik ialah kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik. Elektrostatik ni penerangan tentang bagaimana cas elektrik sama ada positif ataupun negatif. Cas elektrik ada positif dan negatif. Cikgu letak simbol tambah bagi mewakili positif, simbol tolak untuk mewakili cas negatif. Jadi bila sebut statik, dia tidak bergerak, dia diam. Cikgu dah tulis kat situ, dia diam, iaitu cas yang berada pada permukaan ataupun di tempat cas itu terhasil. Maksudnya cas-cas itu adalah positif dan negatif dalam posisi di mana dia duduk diam dan tidak bergerak. Contohnya ni elektrostatik. Dalam keadaan diam, dia macam sepalah. Cuba tengok merah, ada merah, merah contoh, merah. Tapi satu lagi mungkin cas negatif. Jangan sepah. Ini posisi awal. Tapi apabila kita letakkan aruhan elektrik, maka posisi positif dan negatif tu dah dikelompokkan, berada dalam posisi yang berbeza antara satu sama lain. Ini terasing. Ini contoh. Ini kalau cikgu bulatkan, kita nampak ada sempadan antara merah dan kuning, iaitu cas-cas elektrik tu posisi negatif tu telah asing, dipindahkan. Jadi dia akan menarik ataupun mewujudkan cas yang lebih kuat. Apa pula itu konsep elektroplanting? Elektroplanting adalah kaedah saduran elektrik, iaitu kaedah kemasan yang digunakan untuk membuat saduran pada permukaan bagi menghilangkan kelemahan suatu bahan. Macam mana kaedah dia? Kekonduksian elektrik melalui proses penyaduran. Maksudnya cas-cas elektrik positif dan negatif yang ada pada konduksi elektrik tu, kita sadurkan dia kepada bahan logam yang kita nak buat kemasan, pada permukaan logam yang kita nak buat kemasan. Nanti kita akan lihat. Gambar rajah ni menunjukkan sudu. Ini sudu. Daripada larutan kuprum ni, maka ion ni akan melekat pada sudu. Bagaimana prosesnya kita akan lihat nanti. Ini bahan-bahan untuk proses elektroplanting. Elektroplanting yang pertama sekali, mesti ada bekalan kuasa, iaitu bateri lah, yang membekalkan kuasa elektrik. Biasanya kita kalau lihat kat sini,
9 volt digunakan untuk proses elektroplanting. Yang keduanya, untuk mengalihkan arus elektrik, kita perlukan wire. Jadi wire ini dapat menyambung pada satu komponen di mana arus elektrik boleh kita alihkan kepada komponen-komponen tersebut. Okey. Seterusnya, cecair elektrolit, iaitu larutan yang menggunakan arus elektrik bertindak balas antara bahan saduran dan bahan yang disadur. Okey. Cecair elektrik yang digunakan ialah kuprum sulfat. Ni kuprum sulfat yang warna biru ni kuprum sulfat. Seterusnya, bika untuk mengisi larutan kuprum sulfat tadi tu, sama. Yang ini penting, iaitu bahan yang digunakan untuk dijadikan saduran. Contohnya kat sini tembaga lah. Dan tertinggal satu lagi, contohnya apakah bahan yang nak disadur. Jadi ada tambah sekali bahan yang alatan ataupun dipanggil bahan yang disadur. Okey. Ini bahan yang menyadur. Okey. Pergi pada slide yang seterusnya. Proses elektroplanting. Kita lihat kat sini. Okey. Kita dah tahu tadi bahan-bahannya kat sini pun sama. Okey, yang pertama sekali, kita perlukan bekalan kuasa. Okey. Jadi ini adalah simbol bekalan kuasa. Okey. Sini adalah positif, ini adalah negatif. Okey, jadi bila positif kita bekalkan pada wire ni, wire ni cikgu akan warna kuning wire ini. Jadi positifnya semuanya ada di laluan wire tersebut. Pengalih kan. Yang negatif ni akan berada di ni kalau kita space sini ditutup, maka negatif ni penuh pada charge positif. Negatif ni berada di dalam wire. Yang ini positif, yang ini negatif. Okey. Jadi larutan kuprum larutan kuprum sulfat ni, yang warna biru ni, kita tuangkan ke dalam bika supaya bahagian bahan yang nak disadur adalah kunci. Ini gambar kunci ni, kita dapat tenggelamkan dia ke dalam larutan kuprum sulfat ni yang warna biru. Okey. Jadi pada tamatan positif, iaitu punca bekalan cas positif, kita letakkan tembaga. Ini plate tembaga lah. Cikgu letakkan warna biru. Ini plate tembaga. Ini tembaga ni sebagai alat ataupun sebagai bahan yang akan menyaluti objek yang akan disadur, iaitu bahan kunci ni lah. Ni. Jadi biru ni transfer pada kunci tadi. Okey. Proses ini mengambil masa yang lambat lah. Sebab apa? Larutan kuprum sulfat ni akan mengikis kepingan bar ni. Bahagian bahan-bahan tembaga ni, ataupun kita panggil logam kuprum ni, akan terhakis dan ion-ionnya akan melekat pada bahagian badan kunci logam ni. Sehinggalah kepingan bar ni akan berkurangan dan kunci logam ni permukaannya menjadi tebal.
Dan ini berlaku perubahan pada warna. Contohnya kalau logam kuprum ni kita tukar kepada emas. Maka emas ni akan menyaluti permukaan kunci. Okey. Jadi proses ini melibatkan tempoh masa yang lama supaya keseluruhan kunci logam ni disaduri oleh logam kuprum ataupun emas. Okey, boleh lihat di sini. Okey, situasi yang sebenar. Okey, ini keadaan kunci tadi. Ini kunci. Dan ini tembaga. Ini bekalan kuasa. Jadi daripada tembaga ni akan transplant ke anak kunci ni. Jadi anak kunci ni akan disaluti oleh kuprum lah ataupun emas. Itu proses elektroplanting. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi aktiviti kita hari ini adalah pelajar dikendaki membuat nota. Kaedah writing lah, senang iaitu slide yang keempat dan yang keenam. Okey. Jadi aktiviti yang kedua pula salin dan jawab soalan latihan 1 saja. Okey. Kita tengok soalannya. Okey, nampak ni? Okey, lengkapkan raja proses elektroplanting atau penyaduran elektrik pada sebatang kunci logam dengan label yang betul. Dah tahu tak apa ni komponennya ni? Okey, ini apa? Okey, yang ini apa? Dan yang paling bawah ni apa labelkanlah seperti mana penerangan yang cikgu sampaikan tadi. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada lain masa. Cikgu Airi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.